kasih Datuk Yang di-Pertua atas ruang dan peluang yang diberikan kepada Beaufort untuk terus serta mengambil bahagian dalam perbahasan Rang Undang-Undang Akta Perbakalan Tambahan 2025-2026 yang melibatkan tambahan sebanyak RM7.93 bilion. Datuk Yang di-Pertua, pada prinsipnya Beaufort melihat perbakalan tambahan ini bukannya sebagai tanda kelemahan fiskal, sebaliknya sebagai bukti kebertanggungjawaban kerajaan memastikan setiap perbelanjaan dibentangkan dan diluluskan secara telus di Dewan ini. Lebih penting, defisit negara berjaya dikurangkan kepada sekitar 3.7% daripada KDNK berbanding 4.1% tahun sebelumnya. Ini menunjukkan disiplin fiskal terus dipelihara melalui peningkatan hasil serta pengurusan kewangan yang lebih berhemah dan tersusun. Datuk Yang di-Pertua, Beaufort ingin memberi tumpuan kepada tambahan RM257.59 juta kepada Kementerian Pendidikan Tinggi yang melibatkan Universiti Awam seperti Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Universiti Malaysia Sarawak, Universiti Malaysia Sabah, Universiti Teknologi Mara dan juga Universiti Sains Islam Malaysia. Peruntukan ini penting, namun persoalannya bukan sekadar jumlah tetapi impak yang terhasil. Isu kewangan operasi dan penyelenggaraan perlu diberi perhatian serius. Banyak universiti berdepan peningkatan kos utility serta penyelenggaraan bangunan, asrama dan juga makmal. Jika peruntukan tambahan ini hanya menampung kos rutin tanpa plan naik taraf yang jelas dan mampan, masalah yang sama akan terus berulang. Penyelenggaraan kampus mesti dilaksanakan secara menyeluruh dan terancang dengan perancangan jangka sederhana yang berkesan. Selain itu, kabuli pasaran graduan perlu diperkukuh. Universiti harus memperluas kerjasama strategik bersama industri, meningkatkan peluang latihan industri berkualiti dan menyusun kurikulum selaras dengan keperluan ekonomi, digital serta teknologi baru supaya graduan benar-benar memenuhi kehendak pasaran kerja. Dalam masa yang sama, kebajikan pelajar tidak boleh dipinggirkan. Kenaikan kos sara hidup memberi tekanan besar kepada mahasiswa, khususnya golongan B40. Bantuan kewangan dan kemudahan asas mesti disalurkan secara bersasar dan berkesan agar pelajar dapat menumpukan sepenuhnya kepada pengajian tanpa dibebani tekanan keuangan. Datuk Yang di-Pertua, saya juga menyentuh peruntukan RM993.3 juta bagi subsidi minyak masak di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Langkah mensyaratkan pembelian minyak masak paket 1 kg kepada warga negara Malaysia adalah wajar bagi mengelakkan ketirisan dan juga penyeludupan. Namun, apakah mekanisme pemantauan dari peringkat pengilang hingga peruncit bagi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada rakyat? Dan adakah data agihan serta penggunaan akan dibentangkan secara berkala kepada Parlimen demi ketulusan? Datuk Yang di-Pertua, akhir sekali di bawah peruntukan kepada kumpulan wang pembangunan, saya ingin menyentuh sedikit perihal pembangunan di Beaufort yang telah banyak musnah akibat banjir berterusan. Dan saya ingin menegaskan bahawa keperluan merancang dan melaksanakan sistem ketahanan banjir secara menyeluruh di Parlimen Beaufort bukan lagi pilihan, tetapi sesuatu keutamaan yang sangat mendesak. Kemarin saya baru saja dimaklumkan bahawa Beaufort sekali lagi dilanda banjir yang besar, menjejaskan kediaman, sekolah, jalan perhubungan serta sumber pendapatan rakyat. Kejadian berulang ini membuktikan bahawa isu banjir di Beaufort bukan lagi bermusim. Sebaliknya bersifat struktur dan memerlukan penyelesaian jangka panjang. Kerajaan perlu memberi keutamaan kepada pelaksanaan projek tambatan banjir yang komprehensif, penaiktarafan sistem saliran serta pembinaan infrastruktur kawalan air yang benar-benar berdaya tahan terhadap perubahan iklim. Rakyat Beaufort tidak boleh terus dibiarkan menanggung kerugian dan penderitaan yang sama saban tahun tanpa penyelesaian tuntas. Kita di Dewan Yang Mulia ini membahaskan peruntukan berbilion ringgit dengan penuh yakin. Namun di Beaufort
hampir setiap bulan rakyat terpaksa beratur memohon bantuan bencana seolah-olah bergantung kepada simpati untuk meneruskan kehidupan selepas air surut. Jika kitaran ini terus berulang, sampai bila rakyat Beaufort harus hidup dalam keadaan reaktif, menunggu bantuan selepas musibah? Di manakah maruah kami sebagai warga negara yang berhak kepada perlindungan, perancangan dan juga pembangunan yang bermaruah? Saya berharap tindakan segera dan tuntas dilaksanakan demi kebajikan serta maruah rakyat Beaufort. Sekian dan terima kasih. Beaufort mohon menyokong.